Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab dan juga kita hadiahkan bacaan Fatihah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua ibu bapa kita dan juga kepada diri kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jom kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا في بدنا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, pertama sekali cikgu minta sediakan gunting. Gunting, gam, pensel dan buku PKJR. Hari ini kita akan tamatkan, kita akan habiskan latihan dalam buku PKJR. Okey, nanti next stepnya kita dah boleh pungut dan hantar untuk cikgu tanda. Okey, nanti tarikhnya cikgu akan tentukanlah bila. Termasuklah murid satu lestari sebab dah belajar dengan cikgu, cikgu lah tanda. Okey, baiklah. Okey. Orang dah bersedia, ada gunting. Cikgu nak kamu menggunting nanti sebentar lagi. Okey, macam belajar dalam kelas kan, kita ada gunting, kita ada tampal, kita tulis sendiri. Kalau boleh buat semua sendiri. Okey. Okey, yang baru masuk, sediakan gam, sediakan gunting. Kita hendak menggunting dan gam satu muka surat ya. Okey, baik. Sekarang buka buku PKJR, muka surat 39. Belakang sekali itu. Muka surat 39. Okey. Muka surat 39. Okey, baiklah. Dah tengok dulu muka surat 39, dengar yang cikgu hendak terangkan ya. Kita siapkan terus dalam kelas ini. Jadi selepas ini kita dah fokus kepada hari ini kita ada bina ayat Hari ini kita ada bina ayat juga. Boleh sediakan muka boleh sediakan muka satu. Selepas kita habis latihan PKJR ini, kita hari ini hendak ada membina ayat. Kedua-dua kelas cikgu gabungkan hari ini ya. Sebab pada hari Khamis yang lepas cikgu tak dapat gabungkan kerana cikgu ada pemantauan dengan murid satu dinamik. Okey, baiklah. Dah sedia ya semua? Okey, muka surat 39. Sekejap lagi cikgu beri masa kamu 10 minit untuk kamu gunting mengikut petak tersebut. Sebelum tu cikgu hendak terangkan pembelajaran kita hari ini adalah
KPKJR iaitu Keselamatan Jalan Raya. Pada akhir pembelajaran nanti kita akan dah tahu dah komponen basikal, bahagian-bahagian basikal. Kemudian juga kita tahu peranan kita sebagai penunggang basikal, apakah ciri-ciri keselamatan yang ada ketika kita menunggang basikal. Okey, hari ini kita hendak kenal basikal, komponen-komponen basikal, cara menunggang basikal dengan selamat dan juga kita nak tahu apa risiko yang kita akan dapat bila kita tidak mematuhi peraturan ketika menunggang basikal. Yang kedua, kita hari ini juga akan belajar tentang kereta. Tentang kereta, cara menaiki, menunggang kereta sebagai seorang penumpang kereta. Jadi dua kenderaan yang hari ini kita akan belajar ialah basikal dan juga kereta. Kita akan belajar tentang basikal dan juga kereta. Okey kawan-kawan, ini dia. Lihat tadi awak dah lihat muka surat 39 kan? Ni sambil awak lihat muka surat 39 tu, dengar apa yang cikgu nak terangkan. Hari ini macam cikgu sebut tadi, kita akan mengenal komponen basikal. Kemudian kita akan tahu akibat komponen basikal yang rosak. Bila tak berfungsi nanti kita tahu. Okey, contohnya lampu tak ada ketika digunakan waktu malam, kemudian brake dia tak berfungsi, ataupun badan kita kecil tapi kita menaiki basikal yang bersaiz besar. Apa akibatnya nanti? Okey, kemudian kita akan mengenal juga tentang fungsi kereta. Cara menunggang kereta bagi umur kita sebagai kanak-kanak, kita kena tahu posisi mana yang kita kena duduk semua tu. Okey? Baiklah. Sekarang lihat muka surat ini yang dinanti-nanti oleh kamu ni. Okey, ambil gunting. Ambil gunting. Dah ambil gunting. Baiklah kawan-kawan semua, nak murid cikgu, berhati-hati. Ini kali yang ketiga dengan cikgu ada gunting dan tampal. Okey, betul dalam buku PKJR. Okey, muka surat 39 ini, tolong gunting sekarang mengikut garis putus-putus tersebut. Cikgu beri kamu 10 minit. Hati-hati ya guna gunting. Okey, kemudian jangan terbang pula gambarnya, nanti berlari kamu satu rumah cari. Okey, baiklah. Gunting sekarang. Cikgu pun hendak gunting dalam talian. Dah buat cikgu. Gunting. Buku surat berapa? Ke surat 39. Dengar tak suara cikgu tadi? Dengar. Okey, sekarang semua orang gunting. Muka surat 39 itu. Okey, gunting setiap bahagian basikal. Cikgu pun sedang menggunting ni atas talian. Okey, gunting. Tolong gunting. Cantik. Mas. Buat sendiri ya. Jangan minta mak dan ayah buat, tidak boleh. Nanti kamu hadir ke sekolah, kamu tak pandai buat apa-apa nanti.
Okey, murid yang baru masuk, buka muka surat 39. Ada gambar komponen basikal. Cikgu nak kamu gunting setiap komponen basikal tersebut. Ada 5 komponen basikal. Okey, ada 5 komponen basikal. Mula gunting. Nanti hendak tampal dan lepelkan di gambar basikal, pada gambar basikal. Cikgu, suara cikgu bergema cikgu. Macam ada 2 device sekali. Cikgu ada satu device saja kat sini. Okey, kita sama-sama gunting. Cikgu dah. Okey, sabar ya. Kita tunggu kawan-kawan lain. Ni pun cikgu sedang menggunting ni. Nanti kita sama-sama menampal pada gambar basikal. Okey, pastikan ada 5 komponen ya. Mesti ada 5 keping gambar kamu. Okey. Kamu mesti ada gambar pengayuh. Kamu mesti ada gambar roda. Kamu mesti ada gambar brek. Kamu mesti ada gambar lampu basikal dan juga loceng basikal. Tutup mikrofon dulu ya. Gunting sendiri. Tolong gunting sendiri. Telitikan sendiri. Kenapa kena ada kemahiran menggunting? Ini tangan kita. Okey, tangan kita ni ada saraf. Nak cantik tulisan, nak tulis supaya tidak, kan kadang-kadang kita tulis sikit dah rasa penat. Sebenarnya kita punya otot-otot dan juga saraf pada tangan jari ni yang tak okey. Sebab kita tak banyak buat benda-benda yang teknikal. Kita banyak pegang handphone, betul? Itu ialah kesan buruk yang sangat mudah dapat waktu ini. Tangan kamu jadi kejung. Disebabkan gadget-gadget kamu banyak sangat main game. Semua tu tak baik. Okey? Tolong gunting sendiri. Lepas ni kita teliti tekan dan juga tampal. Cikgu dah cikgu. Ya, okey. Semua orang dah belum? Semua orang dah belum? Dah. Okey, yang belum. Dah. Okey. Okey. Okey, baiklah kawan-kawan. Cikgu pun telah menggunting juga atas talian, betul? Cikgu ada gambar loceng, cikgu ada gambar lampu basikal, cikgu ada gambar roda basikal, cikgu ada gambar brek tangan untuk basikal ya. Kalau basikal ni dia guna brek tangan, tak ada brek kaki. Kalau motosikal ada brek kaki. Ada brek kaki. Okey. Baik, kemudian ada pengayuh. Pengayuh yang kita pijak, kemudian kita kayuh. Menaiki basikal juga ialah kemahiran yang bagus kerana ada kemahiran menyeimbangkan diri. Jika kita boleh seimbangkan otak kita pun berfungsi dengan baik, koordinasi tubuh badan kita juga berfungsi dengan baik. Okey, baiklah. Kita teruskan pembelajaran kita. Buka pada muka surat ini dia. Yang ada gambar basikal. Ada gambar basikal. Muka surat 20 kan? Ya betul. 20 kan? Ya betul. Okey.
Muka surat 21. Okey, muka surat 21. Okey, tuliskan hari dan juga tarikh. Tolong tuliskan hari dan juga tarikh di atasnya. Okey, tuliskan hari dan juga tarikh di atasnya. Hari ini ialah hari Ahad. T besar, Ahad. Okey, tarikh hari ini ialah berapa? 10 Oktober. Okey, Oktober tahun 2021. Okey, buka muka surat. Buka muka surat 21. Kemudian di atasnya tuliskan hari dan juga tarikh. Tuliskan hari dan juga tarikh. Tu cikgu dah tulis contoh, boleh nampak. Tuliskan hari dan juga tarikh. Cikgu, saya dah siap tarikh. Okey, baik. Sekarang ambil gam. Ambil gam. Nampak gambar yang cikgu paparkan sama tak seperti dalam buku kamu? Okey, baiklah. Itu ialah sebuah basikal. Itu ialah sebuah basikal. Okey. Basikal ada 2 roda. Ada 2 roda. Basikal ada 2 roda. Okey, basikal ada 2 roda. Roda hadapan dan juga roda belakang. Beri tumpuan. Okey, lihat dulu ya. Kita kenal komponen basikal tersebut. Okey, kemudian ini dia roda. Yang cikgu pusing-pusing ni, ini ialah roda. Ini ialah pengayuh. Nampak ni? Ini ialah pengayuh basikal. Okey, ini ialah tempat duduk kita sebagai penunggang basikal. Okey, ada basikal yang ada penumpang. Penunggang ni, penunggang yang kayuh kita menjadi pembonceng yang duduk di belakang ni. Kadang-kadang ada. Tapi untuk gambar rajah dalam buku kita tidak ada. Basikal ini untuk seorang sahaja yang menaikinya. Kemudian bahagian ini ialah apa ni? Bahagian ini ialah brake basikal. Ini ialah brake basikal. Okey, gambar yang ini ialah loceng basikal. Dan gambar ini ialah bahagian untuk lampu basikal. Apa peranan lampu basikal? Menerangi sebagai penyuluh ketika hari hujan, hari gelap. Kadang-kadang pagi pun masih gelap tol, penunggang basikal nak gunakan mestilah perlukan cahaya untuk menyuluh apa yang ada di hadapannya. Okey. Tayar roda ni untuk basikal bergerak. Pengayuh untuk menggerakkan roda. Pengayuh untuk menggerakkan roda. Brake basikal, brake tangan basikal bertujuan untuk mengawal pergerakan, untuk berhenti, untuk memperlahankan kenderaan. Okey, loceng basikal sebagai signal. Memberitahu supaya orang lain tepi ataupun kita dah sampai di hadapan rumah orang. Zaman dahulu, postman menggunakan basikal sebagai kenderaan untuk menghantar surat ke rumah-rumah orang. Jadi bila dia dah sampai rumah orang, dia akan bunyi kring kring kring. Kring kring kring. Awak ada basikal tak kat rumah? Ada? Ada. Okey, jom. Sekarang kita hendak menampal. Okey, sekarang kita hendak menampal. Okey, kita ambil keratan yang tadi. Sekarang kita tampal bahagian loceng basikal. Ni loceng basikal letak di sini. Ni mesti sama dengan cikgu tahu. Mesti betul. Tengok betul-betul. Ni ialah loceng basikal. Yang pertama, semua orang ambil gambar loceng basikal. Semua orang dah tampal loceng basikal? Dah.
Hari ini kita belajar okay. Kemudian kita ambil lampu basikal. Ini dia lampu basikal. Okey. Lampu basikal. Okey, ini dia lampu basikal. Kemudian yang ketiga kita ambil gambar roda basikal. Kita tampal pada gambar pada bahagian roda. Ini dia. Ingat ya, roda basikal ni dia ada tayar dia ada tayar. Tayar tu mestilah cukup anginnya, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Sebab keseimbangan basikal tu juga dipengaruhi oleh tahap angin yang ada pada tayar basikal ni, yang warna hitam ni. Okey. Roda basikal tu kalau lebih angin nanti dia akan rasa macam melompat-lompat sikit macam tu keras. Okey. Kalau terlalu lebih nanti dia boleh menyebabkan kamu hilang imbangan. Okey, kemudian seterusnya ialah boleh nampak gambar apa tu yang cikgu nak ni? Brake basikal. Brake basikal. Ni brake tangan. Ya, kenapa tak nampak paparan? Ni dia brake basikal. Okey, gambar brake basikal. Dan yang terakhir ialah bahagian pengayuh basikal. Okey. Pengayuh basikal ni. Okey, itu dia rajah yang lengkap. Okey, rajah yang lengkap sebuah basikal. Kawan-kawan semua dah siap label? Dah. Okey. Hari ini kita mengenal. Okey, baik. Tengok gambar tersebut. Hari ini kita mengenal 5 komponen basikal. Kita kenal bahagian lampu basikal. Lampu basikal sangat penting untuk menerangi jalan raya ketika awal pagi, waktu hujan dan juga waktu malam. Okey, loceng basikal sangat diperlukan juga untuk menegur ataupun memberi arahan, memberi signal kepada penumpang yang lain, pengguna jalan raya yang lain. Okey. Itu tujuan diadakan loceng basikal. Itu antara aksesori yang penting ya. Kalau kereta, kalau motor kita ada horn. Tin tin, pon pon, kan? Tapi kalau basikal dia ada bunyi kring 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 kring. Macam tu. Tu kena tahu. Mungkin ada juga dalam kalangan kita ni yang tak ada basikal. Okey, nanti kamu kumpul duit, beli basikal. Okay. Kemudian seterusnya brake basikal. Brake basikal ni untuk dia kontrol roda hadapan dan roda belakang. Untuk memberhentikan basikal secara mengejut ketika kecemasan ataupun dia untuk memberhentikan basikal bila dah sampai pada satu destinasi. Kemudian pengayuh basikal. Pengayuh basikal ada 2 lah. Kamu kena pijak. Kaki kanan, kaki kiri, kayuh basikal. Ini kemahiran. Okey, ini kemahiran yang bagus. Sebab apabila kita menunggang basikal, tubuh badan kita seimbang. Okey? Daripada otak sampai ke hujung kaki akan berfungsi sepenuhnya. Jika kita tidak dapat kayuh basikal, ini cikgu cerita tanpa menggunakan roda bantuan apabila kamu berjaya mengayuh basikal dengan seimbangkan diri, maksudnya koordinasi tubuh badan kamu dalam keadaan yang baik. Koordinasi. Tahu koordinasi? Kesinambungan tubuh badan kita dengan baik. Otak berfungsi dengan tangan. Semua ni berfungsi mengawal diri kita. Ni belajar pendidikan kesihatan. Okay.
Sains dan kesihatan ada juga dalam bahasa Melayu. Kemudian apa lagi? Cikgu nak terangkan juga bahaya basikal jika 5 komponen ini tidak ada ataupun dia ada tapinya tak berfungsi ataupun dalam keadaan rosak. Apa akan jadi? Okey, baik. Sekarang kita teruskan pelajaran kita dengan muka surat 22. Okey, muka surat 22. Boleh nampak paparan cikgu? Sama seperti paparan kamu. Okey, pada muka surat 22. Petang nanti kayu basikal. Boleh? Berhati-hati ya. Pesan cikgu, basikal tu adalah alat yang patut ada. Tapi kalau tak mampu tak apa, kumpul duit. Nanti boleh dapat beli. Untuk koordinasi tubuh badan yang baik. Okey, sekarang kita hendak kenal fungsi setiapnya. Seperti yang cikgu cakap tadi ya. Fungsi komponen basikal. Fungsi komponen basikal. Lihat gambar yang pertama, itu ialah gambar brake basikal. Apa fungsinya? Memperlahankan dan memberhentikan basikal. Brake basikal berfungsi untuk memperlahankan dan memberhentikan basikal. Okay. Duduk diam-diam, tengok sini. Nanti kamu berbual dengan orang yang di luar, berbual dengan adik kamu tahu, nak terangkan peranan komponen, bahagian-bahagian setiap basikal. Nanti kalau dah besar sikit, nak pergi kedai basikal, awak tahu dah nak cek yang bahagian mana. Faham? Itu tujuannya ada pembelajaran PKJR. Okey, yang kedua, lampu basikal. Lampu basikal fungsinya ialah untuk menyuluh jalan. Ketika pada awal pagi, pukul 6 pagi sehingga pukul 7 pagi, jalan raya masih gelap. Setiap kenderaan akan memasang lampu. Kemudian ketika hari hujan pun kita perlukan lampu supaya kita dapat memberi tahu orang lain bahawa kita ni penunggang basikal, biar orang nampak kita. Kalau tak nanti orang nampak kita bermalam-malam, akibatnya kita dilanggar orang. Okay? Ketika waktu malam memanglah wajib pakai lampu, betul, nak suluh. Kalau tak nanti awak tak nampak batu, tak nampak binatang yang melintas. Okay, baiklah. Yang ketiga, tayar atau roda. Apa fungsinya? Untuk menggerakkan. Gambar yang ketiga ni, tayar atau roda berperanan untuk menggerakkan basikal. Untuk menggerakkan basikal. Baik, cikgu nak cerita tentang tayar ni. Tadi cikgu dah cakap. Dia ada tahap kandungan angin dia. Tidak boleh terlalu lebih, nanti terlalu keras dia akan mantul-mantul. Kamu sendiri akan dapat rasa kalau naik basikal, okey, apabila tayar terlalu keras. Kamu sendiri pun kadang mudah jatuh. Okey, kemudian tayar juga tidak boleh terlalu lembek, nanti imbangan kamu ketika mengayuh tu tak betul. Jadi pastikan tayar mempunyai angin yang cukup sahaja. Dan bersesuaian dengan tubuh badan yang kita nak naik ni. Kalau orang yang besar, tayar mestilah cukup angin. Kalau tak nanti lembik. Faham? Okey. Kemudian loceng basikal. Peranan loceng basikal menarik perhatian orang lain. Nak beritahu kita dah sampai rumah dia ke, kering. Nak beritahu bahawa kita ni nak potong dia ke ketika di jalan raya. Kemudian pengayuh basikal. Kenapa ada pengayuh basikal? Untuk mengayuh basikal, untuk menggerakkan roda yang dikawal oleh kita sendiri sebagai seorang penunggang. Okey, baik. Boleh jelas? Kita dah kenal 5 bahagian penting pada sebuah basikal. Ada nak tanya tak? Kalau kita murid darjah 1, boleh tak kita naik basikal orang yang berumur 20 tahun yang besar tu? Boleh tak? Tak boleh. Boleh. Tak boleh.
Tak boleh. Mikrofon. Tetapi jika tubuh badan kamu besar, kamu kemudian tak boleh mahir menunggang basikal, orang dewasa boleh. Tetapi jika tubuh badan kamu kecil, cumil, macam Afif, boleh tak naik basikal ayah? Tak boleh. Afif kena naik basikal saiz kanak-kanak. Okey? Jelas? Kalau kamu tinggi, besar, kemudian dah mahir, boleh untuk naik basikal yang besar sedikit. Dan tak sesuai lagi kamu untuk naik basikal kanak-kanak. Kenapa? Bila tubuh badan kita lebih berat, kemudian nanti akan merosakkan basikal yang ringan. Boleh jelas? Jadi kita kena bijak. Memilih basikal mengikut saiz tubuh badan. Bila nak memilih basikal mesti berpadanan dengan saiz tubuh badan. Itu dia peranan kita sebagai seorang pembeli, pengguna basikal. Mesti beli basikal yang sesuai dengan saiz tubuh badan. Okey, bukan nak beli basikal yang mahal kerana nak glamour, bukan. Tapi mesti fungsi-fungsi 5 perkara ni ada. Dan basikal tersebut sama saiz dengan tubuh badan kita. Kalau tubuh badan kita comel, beli basikal kanak-kanak lagi. Tapi kalau kita dah besar, dewasa seperti cikgu, tak boleh lagi naik basikal kanak-kanak. Nanti akibatnya basikal tersebut rosak. Sebab cikgu besar kan, nak naik basikal yang kecil, komponennya kecil, tidak sesuai. Okey, jom kita teruskan lagi. Ni dia. Muka surat 23. Muka surat 23. Akibat komponen basikal yang rosak. Tadi cikgu pun dah cerita sikit. Nyatakan akibat jika komponen basikal itu rosak. Okey, kita mulakan dari yang berwarna merah jambu ini. Ini bentuk apa ni? Ini ialah bentuk pentagon. Ini ialah bentuk pentagon. Nanti kamu akan belajar poligon dalam matematik. Okey, saya tidak dapat melihat jalan pada waktu malam kerana lampu rosak. Akibatnya dia tidak dapat melihat jalan pada waktu malam. Kemudian gambar awan yang berwarna hijau. Kenal warna telitikan warna. Mungkin dalam kalangan kita ni ada juga yang keliru tentang warna. Tu pun ada masalah yang kita kena selalu sebut warna, lihat warna, bedakan warna. Okey, baik. Yang baru masuk, buka buku PKJR ya. Kita dah mula tadi dari muka surat 39, gunting, kemudian tampal pada muka surat 21. Kemudian kita telah bincang muka surat 22, sekarang kita sedang bincang muka surat 23. Kita nak tahu akibat komponen basikal yang rosak. Ada 5 komponen basikal yang patut ada. Baik, roda ataupun tayar, lampu, loceng dan juga pengayuh. Okey, sekarang kita bincang label yang berwarna hijau. Saya tidak dapat menarik perhatian orang lain. Kenapa saya tak dapat menarik perhatian orang lain? Komponen apa yang rosak ni? Komponen apa yang rosak? Kalau kita tak dapat tarik perhatian orang lain. Lonceng. Tanya lonceng. Okey, pastikan. Okey, kemudian kita sekarang lihat label yang berwarna kuning dulu. Saya tidak dapat memperlahankan basikal saya. Saya tidak dapat memperlahankan basikal saya. Apa yang rosak tu? Apa yang rosak? Brake. Okey, brake. Tutup mikrofon dulu. Dengar cikgu terangkan. Brake ni dia kena ganti kadang, kemudian kena letak minyak, betul tak? Kita, peranan kita sebagai penunggang basikal mesti pastikan brake itu dapat berfungsi ketika waktu kecemasan terutamanya. Jadi selalu kena cek. Okey. Kemudian juga mungkin kadang tali brake tu putus. Jadi kena pergi kedai ganti. Boleh faham?
Okey, kemudian seterusnya. Yang berwarna biru ni. Saya tidak dapat mengayuh basikal. Pengayuh ni kadang-kadang dia boleh tercabut ataupun skrunya longgar. Jadi kita kena baiki juga. Kemudian yang berwarna jingga ni. Saya perlu menolak basikal. Kenapa pula kena tolak basikal? Sebab Saya pancing. Saya semua tahu naik basikal sebab dia pancit. Sebab dia pancit. Bila tayar pancit, basikal akan rosak ataupun hilang imbangan bila kita tetap naiki. Okey, bagus. Semua orang kenal apa itu basikal. Okey, kita teruskan lagi pelajaran kita. Gambar apa tu? Ni tak ada dalam buku awak. Gambar apa? gambar kereta. Kereta. Ada kereta, betul tak? Semua ibu dan ayah ada kereta. Alhamdulillah. Ada kereta, sebuah kereta. Ada yang dalam sebuah keluarga ada yang memiliki sebuah kereta. Ada yang memiliki 2 buah kereta. Ada yang memiliki 3 buah kereta. Ada yang ada 4 buah kereta. Ada yang 5 buah kereta. Betul tak? Kerana setiap kereta ni ada peranannya, ada fungsinya yang tak digunakan oleh orang dewasa ketika hendak pergi bekerja. Kenderaan kereta ini kita gunakan untuk bergerak pada jarak yang jauh ataupun ketika waktu hujan. Boleh jelas? Ada kereta, dengar ni, cikgu nak cerita lagi. Ada kereta yang cikgu paparkan ini boleh membawa penumpang 5 orang termasuk pemandu. Berapa orang boleh naik? 5. 5. Kereta biasa. Baik. 4 orang penumpang dan 1 pemandu. Biasanya. Lebih daripada itu tak boleh. Kerana apabila berlaku kemalangan, ia akan menyebabkan kecederaan teruk. Kerana penumpang akan berhempit-hempit ataupun akan terhempit bila tak cukup ruang. Boleh jelas? Okey, baik. Ini kenderaan biasa. Ada kenderaan yang jenis seperti van. Dia ada ciri-ciri boleh naik 7 orang. Boleh naik 11 orang. Okey. Tu ada ciri-ciri tertentu. Fokus kita hari ini ialah kenderaan kereta biasa. Iaitu kereta sedan biasa. Okey. Yang biasanya ada seorang pemandu. Di sebelah pemandu ada seorang penumpang boleh duduk. Dan di barisan belakang ada kerusi yang boleh membawa penumpang hanya 3 orang saja. Lebih tidak digalakkan dan tak boleh. Okey, kerana 1, penumpang tak selesa. 2, jika berlaku kemalangan jalan raya, sangat berisiko menghadapi kecederaan yang teruk. Jelas? Okey, pada sebuah kereta ni kamu lihat, dia akan ada lampu di hadapan, lampu di belakang. Kemudian dia akan ada 4 tayar. 2 tayar di hadapan, 2 tayar di belakang. Okey. Dalam kereta ada kerusi. Betul? Macam cikgu terangkan tadi. Kerusi pemandu, penumpang sebelah pemandu dan kerusi di belakang pemandu. Betul? Kemudian dalam kereta ini ada steering. Steering hanya boleh digunakan oleh pemandu. Kemudian ada pedal untuk minyak. Kemudian ada pedal untuk brake. Itu semua dikawal oleh pemandu.
pada setiap penumpang ada tali pinggang keledar. Betul? Kena pakai. Kenapa? Bila berlaku kecemasan, kita duduk dalam keadaan statik dan selamat. Okey, itu tujuannya. Okey, baiklah. Kemudian ketika duduk dalam kereta mesti duduk dengan senyap. Tak boleh bergurau senda dalam kereta. Tak boleh bergaduh dalam kereta. Boleh jelas? Okey, kerana bila kamu buat bising dalam kereta mengganggu ketenteraman pemandu untuk membawa kereta. Okey, kita teruskan lagi pada muka surat 24. Tadi cikgu dah cerita tu. Okey, muka surat 24 kita hendak mengenal alat penahan. Muka surat 24. Kita hendak mengenal alat penahan. Apa itu alat penahan? Tali pinggang keledar. Okey. Dan juga tempat duduk bayi. Pernah nampak? Mak kita ada tak? Bayi sehingga umur 2 tahun. Kita boleh letakkan di kerusi kereta yang khusus. Okey. Baiklah. Dalam latihan ini kamu diminta untuk menonton klip video. Cikgu tidak sediakan. Kita hanya bagi tahu dan kita kenal pasti, dengar baik-baik. Sebab setiap orang, cikgu percaya dia pernah naik kereta dan hari-hari dia nampak kereta mak atau ayahnya di rumah. Jadi kamu boleh imajinasikan, bayangkan apa yang ada dalam kenderaan kamu sekarang. Okey, lihat ya. Tali pinggang keledar. Tali pinggang keledar ini tujuannya, fungsinya ialah untuk pemandu dan penumpang. Macam cikgu cakap tadi. Ini ialah ciri-ciri keselamatan yang ada. Okey, yang patut digunakan oleh setiap pemandu dan juga penumpang. Kemudian alat penahan yang kedua ialah tempat duduk bayi. Ini merupakan kemampuan lah. Ada orang yang tak mampu, dia tak akan guna. Tapi dia akan pegang bayi tersebut. Mak atau kakak orang dewasa akan pegang bayi ketika menunggang ataupun ketika kereta bergerak. Betul? Ini antara aksesori yang dicadangkan. Kalau tempat duduk bayi ni antara aksesori yang dicadangkan. Mungkin cikgu bawa kereta seorang, tak ada orang dewasa lain. Jadi jika cikgu ada anak kecil, bayi lagi yang tak pandai duduk diam, tak pandai duduk lagi, mesti dudukkan di kerusi seperti tersebut. Tapi jika kita tidak ada kemampuan, bila kita dah dewasa nanti, kita tak beli pun tak apa. Tak beli pun tak apa. Tapi kita mesti pastikan bayi tadi ada dalam pegangan kita. Okey? Ataupun orang dewasa lain yang ada dalam kereta tersebut. Okey, fungsi tempat duduk bayi ini ialah untuk bayi duduk. Diletakkan di bahagian belakang dan bertentangan arah dengan pemandu. Dia bertentangan arah dengan pemandu. Maksudnya pemandu boleh nampak muka bayi tersebut. Boleh nampak bayi tersebut bertentangan. Kalau pemandu muka macam ini, bayi tu mesti muka macam ini. Hadap cikgu. Boleh faham? Nanti kamu boleh tengok. Nanti cikgu tampal kat sini gambarnya. Kemudian yang kedua, tempat duduk kanak-kanak. Ini yang disarankan oleh negara kita daripada tahun 2019. Katanya setiap kenderaan mesti ada tempat duduk kanak-kanak. Bawah daripada umur 12 tahun. Kamu nak masuk tempat duduk kanak-kanak ni, Firash? Selesa tak kalau duduk tempat duduk kanak-kanak ni? Selesa tak? Tak selesa. Sebab saiz tubuh badan kita besar kan. Kita pun dah boleh bergerak. Kena masuk dalam kelongsong macam tu. Tak sesuai kan. Yang penting kita mesti pakai tali pinggang keledar. Yang penting kita mesti pakai tali pinggang keledar. Dua aksesori ni jika memang diperlukan, belilah. Kalau ada kemampuan beli. Tapi perkara yang ketiga ni, kamu dah pandai kawal diri, duduk je lah. Tapi pakai tali pinggang keledar.
Fungsinya untuk kanak-kanak, diletakkan di bahagian belakang dan menghadap ke hadapan. Macam tu juga. Okey? Okey, baiklah. Itu saja pelajaran kita untuk kereta. Sekarang kita nak tamatkan. Sila buka muka surat 25. Muka surat 25. Okey. Muka surat 25. Ni dah nak habis dah ni. Okay, hari ni dengar cikgu bercakap banyak kan? Okey. Ini ialah muka surat 25, gambar dalam sebuah kenderaan. Ni ialah tempat pemandu, betul. Kemudian sebelahnya tempat penumpang hadapan. Biasa mak kita duduk, betul tak? Kalau kamu kamu naik dengan mak, kamulah yang duduk sebelah mak tu kan yang memandu, betul tak? Kadang-kadang kamu duduk juga di belakang. Okey, penumpang kanan dan juga penumpang kiri. Ini mungkin kenderaan seperti Azia. Okey. Kenderaan yang kecil, dia hanya boleh bawa 4 penumpang. Pemandu dan 3 orang penumpang. Kalau kenderaan sedan yang macam cikgu tunjuk tadi, dia boleh bawa 5 orang. Pemandu dan juga 4 penumpang yang lain. Okey, baiklah. Kita nak buat apa dengan latihan ini? Okey, lihat gambar di bawah. Pilih tempat duduk yang selamat bagi penumpang yang berumur 7 tahun. Awaklah yang berumur 7 tahun, betul? Cari mana tempat duduk yang sesuai dengan murid berumur 7 tahun ni. Okey, tandakan betul pada peta. Adakah murid 7 tahun boleh duduk sebagai pemandu? Boleh? Okey. Ciri-ciri penumpang berumur 7 tahun. Tempat duduk yang selamat di dalam kereta untuk kanak-kanak adalah tempat duduk belakang. Okey. Tempat duduk belakang. Okey, tempat yang paling selamat untuk kanak-kanak masuk dan keluar dari kenderaan adalah di pintu penumpang kiri. Ni ciri-ciri ni. Hari ni kamu dapat ilmu. Okey, hari ini kamu dapat ilmu. Apa dia? Sebenarnya kadang-kadang kita dah buat sekarang ni salah. Betul tak? Kamu umur 7 tahun. Kamu paling sesuai duduk di tempat belakang. Okey. Tempat belakang ada pintu kanan, ada pintu kiri. Betul. Ada tempat duduk kanan, ada tempat duduk kiri. Dalam buku ini dia ajar kita keselamatan yang sebenarnya. Kanak-kanak masuk dan keluar dari kenderaan pastilah dari pintu sebelah kiri. Jadi gambar yang mana? Hijau, kuning, biru ke merah? Sepatutnya yang awak duduk. Merah. Okey. Yang warna merah. Okey, tandakan betul di sini. Kerana kamu ialah kanak-kanak berumur 7 tahun. Tempat paling sesuai tempat duduk belakang. Ni tempat paling sesuai. Mesti tempat duduk belakang. Kemudian tempat yang paling selamat untuk kamu ni masuk dan keluar kereta mesti lalu pintu penumpang kiri. Ini dia pintu penumpang kiri. Jadi kamu kena masuk sini lah yang paling selamat. Jadi betul kan jika sebelum ini kamu duduk di bahagian pemandu depan, tak boleh. Duduk di sebelah pemandu depan pun tidak digalakkan. Kenapa? Bila berlaku brek mengejut, kemalangan mengejut, kanak-kanak boleh jatuh terperosok di bawah dashboard kereta kan. Kereta kan depannya ada ni, aksesori ni yang cikgu joget kat sini ni. Kanak-kanak boleh terperosok masuk di bawah dashboard dan boleh kemik terhempap bila berlaku kemalangan. Kita doa memang jangan berlaku, betul? Kemudian
Bila duduk di belakang pula, kenapa tak digalakkan dan memang tak selamat keluar masuk guna pintu kanan? Kenapa? Sebab pintu kanan ini di sebelah luar jalan raya, di mana kenderaan lalu lalang. Kanak-kanak ni masih terhad fikiran, masih terhad penglihatan. Jadi dia tak dapat nak pastikan ada kenderaan tak dari belakang. Nanti kamu buka kan, terkena kenderaan lain ataupun kenderaan lain sapu kamu terus. Sebab tu kanak-kanak tak boleh keluar masuk melalui pintu kanan. Kena duduk di bahagian penumpang kiri dan keluar masuk menggunakan pintu sebelah kiri. Boleh jelas? Okey. Itu pelajaran kita hari ini. Sekarang buka buku tulis. Sekarang buka buku tulis garis 1. Okey, buka buku tulis garis 1. Okey, buka buku tulis garis 1. Sebentar lagi kita tamat. Buka buku tulis garis 1 semua orang. Ya, cikgu tunggu. Siapa yang dah buka? Buku garis 1 yang biasa awak guna ya. Okey, tuliskan hari dan juga tarikh. Hari ini adalah hari Ahad. Okey, hari ini ialah hari Ahad. Okey. Bina ayat. Cikgu, saya buat tarikh. Apa dia? Saya buat tarikh. Tulis tarikh 10 Oktober. Boleh nampak? Cikgu mula tulis tu. Bina ayat menggunakan perkataan yang diberi. Okey, bina ayat menggunakan perkataan yang diberi. Kamu salin dulu ya perkataan yang diberi. Apa dia lagi? Tulis kat mana tu? Dalam buku garis 1. Murid 1 Bestari ada buku garis 1 kan? Ada. Cikgu dah guna banyak kali kan? Kita sambung buku Cikgu Husna. Murid 1 dinamik dia memang ada buku. Kalau tak ada buku tu cikgu rotan nanti. Kita tetap sekolah ya walaupun jaraknya begini. Kenapa cikgu tegas? Dah makin ramai murid tidak belajar. Belajar tahu. Lambat pun cikgu tak kisah. Yang penting awak buat. Belajar. Okey. Sekarang salin perkataan nombor 1. Basikal. Jadi awak bisa. Cikgu, saya belum buat tajuk. Okey, tulis perkataan basikal. Nanti kamu bina ayat. Saya mempunyai sebuah basikal. Contohnya. Okay. Awak salin dulu. Kemudian selang 3 baris. Okey, salin perkataan cikgu beri. Kemudian selang 3 baris. Selang 3 baris. Kenapa selang 3 baris? Kamu tak payah garis Tak perlu garis. Okey? Salin dulu perkataan boleh. Okey, nanti kamu bina ayat. Sebuah ayat saja. Contohnya basikal, kamu letakkan di situ. Ini basikal saya. Boleh? Kalau awak nak buat ayat, saya suka menunggang basikal. Boleh juga. Buat satu ayat saja. Boleh? Okey. Perkataan yang kedua.
motosikal. Okay, perkataan yang kedua, motosikal. Awak boleh berayat. Saya membeli sebuah motosikal baru. Contohnya. Okay. Setiap perkataan itu setelah disalin mesti selang 3 baris. Boleh nampak? Okey. Perkataan ketiga, kereta. Perkataan ketiga ialah kereta. Perkataan ketiga ialah kereta. Boleh murid satu bestari, satu dinamik. Kamu dah makin besar dah, ni dah 10. Okey, perkataan keempat, jejantas. Ingat lagi jejantas? Jejantas ialah apa dia jejantas? Yang kita gunakan untuk melintas jalan raya. Cikgu beri kamu 4 perkataan sahaja untuk bina ayat. Perkataan yang pertama, basikal. Perkataan kedua, motosikal. Perkataan ketiga, Nampak kereta. yang ayat Ya, kenapa yang ya? ayat atas tadi tu. Apa dia? Ayat atas tadi tak nampak. Okey, itu dia. Kena tulis hari, kena tulis tarikh. Okey, tulis hari dan juga tarikh. Kemudian arahan kena tulis ya. Bina ayat menggunakan perkataan yang diberi. Perkataan pertama, basikal. Salin dulu perkataan basikal. Kemudian selang 3 baris. Selang 3 baris. Tahu selang 3 baris? Tinggalkan 3 baris kosong untuk kamu bina ayat. Perkataan yang kedua ialah motosikal. Motosikal. Okey. Kenderaan ketiga, perkataan ketiga ialah kereta. Kereta. Perkataan keempat ialah jejantas. Cikgu beri latihan 4 perkataan. Cikgu minta kamu bina ayat. Ketika menulis membina ayat, pastikan tulis dengan ejaan yang betul. Permulaan ayat mesti huruf besar dan di hujung ayat, akhir ayat mesti ada tanda notah. Perkataan dengan perkataan lain tu ambil jari telunjuk, buat jarak. Okey, perkataan dengan perkataan mesti jarak. Kemudian pastikan beberapa huruf yang ada ekor ke bawah macam G, Y, P, Q, J. Mestilah ekornya tu jatuh pada bawah garisan. Boleh jelas? Banyak syarat cikgu. Bukannya syarat, tapi itu supaya tulisan kamu ditulis dengan betul. Baiklah. Ada nak tanya lagi? Tak ada. Okey. Okey, baiklah. Murid 1 bestari, semua latihan yang telah siap dari muka surat 21, 22, 23, 24 dan juga buku tulis yang telah siap bina ayat, ambil gambar dan muat naik dalam kumpulan Telegram Bahasa Melayu Cikgu Husna. Faham? Murid 1 dinamik buat macam biasa. Okey. Siapkan dahulu. Kita akhiri pelajaran kita dengan tasbih, kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, sekian. Terima kasih. Terima kasih. Bye.